إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شونوا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونسأل الله سره. قال الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Firman Allah Ta'ala, maksudnya katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Allah dengan sendirinya. Maka tinggalkan olehmu akan mereka pada masuk mereka itu di dalam suatu bermain-main. Yakni maksud ditauhidkan olehmu akan keesaan Allah dengan tiada menilik kepada segala aghyar, segala yang lain iaitu makhluk. Maka tinggalkan olehmu akan mereka itu yang berbimbang, mana yang sibuk mereka pada yang tiada hakikat baginya. Tiadakah tiap-tiap satu barang yang lain daripada Ta'ala itu batilun. Seorang daripada kalam labid, seorang syair yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, kalam ni adalah wa kullu ma khadallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap yang lain daripada Ta'ala batil. Apa makna batil sini? Ay adamun mahdun. Mana hakikatnya ketiadaan. Yang ada pada hakikat ialah tunggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dikenaki ada pada hakikat ialah mawujud dia di atas jalan itlaq. Mana mawujud dia ialah wujud yang mutlak, mana wujud yang tidak terikat dengan yang lain. Adapun segala yang lain di kalangan makhluk, ya, itulah dia terikat dengan Khaliq, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kul katakan olehmu Allah. Ini menandakan bahawasanya boleh kita berzikir dengan nama Allah. Allah. Ada suara-suara sumbang yang mengatakan tak boleh sebut nama Allah zikir, kena sebut dengan ya nida, ya Allah, ya umpamanya. Itu tidak betul. Ulama dah bahas panjang. Dan di sini makna Allah adalah besar. Allah ialah ismu di zat wajibal wujud, nama bagi zat yang wajib adanya. Dan kalau kita lihat isyarat-isyarat perbahasan ulama panjang dalam masalah zikir menggunakan ismu zat, atau dipanggil sebagai Sultanul Azkar, raja bagi segala zikir, ialah menyebut nama zat ialah Allah. Allah. Adapun nama yang lain dipanggil ismu sifat. Satu. Dan dalam hadis yang sahih juga disebut tidak akan berlaku kiamat selagi ada orang menyebut Allah. Allah. Itu menandakan menyebut dengan nama tunggal Allah adalah benda yang diharuskan dan ialah merupakan seafdal di antara zikir. Maka adalah barang yang lain daripada pandang itu tiada dibilangkan dan tiada maksud. Dalam zikrullah, pandangan qalbi kita hendaklah terus kepada zat yang wajib wujud, yang merupakan zat yang mentadbir, zat tempat dikhasadkan segala hajat, zat yang maha sempurna. Dan ketahuian yang bahawasanya hamba itu apabila ada serta dirinya sebelum berjalannya atau dalam berjalannya, maka adalah segala sifatnya dan af'alnya dan perangai sekalian itu dipanggil aibun. Maksud di sini dalam meneruskan perjalanan kerohanian seorang menuju jalan ma'rifah, maka dia kena memadamkan keperasanan kepada dirinya. Dia kena matikan kudrah dia dalam memandang kudratillah, iradah dia dalam iradatullah, ilmu dia dalam ilmu Tuhannya, dan seterusnya dia mematikan memandang kewujudan semua makhluk dalam memandang kewujudan Allah yang maha sempurna.
Dan tiadalah jalan kepada melihat kepada segala yang aib, melainkan kemudian daripada tiga tilik kepada yang terbunyi, daripada segala aib. Dari kerana inilah dan demikian inilah tiada sempurna melainkan dengan sentiasa mahabbah. Dikunci dia adalah mahabbatullah, cinta yang kuat, kasih yang kuat, rindu yang kuat dengan Allah, bahawa dia akan dapat pembukaan tauhid yang khas. Tanpa kerinduan hati yang kuat, maka qalbi tidak dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang selalu disebut kalam daripada seorang ulama besar, Sayyidi Ahmad bin Idris, ulama besar, pemimpin tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Dia mengatakan bentuk perjalanan mestilah yang pertama al-ishtighalu qalbi, memberikan tumpuan betul qalbi kita kepada Allah taala. Kemudian dia naik yang kedua, diberikan kemanisan. Badan semua ibadat yang kita lakukan mesti kita semak, adakah kita mendapat kelazatan, kemanisan dengan Allah taala. Kalau tidak, ibadat itu akan jadi kosong. Dan yang ketiga, dia pergi kepada mahabbah. Selepas mahabbah baru dia pergi pada al-ishq, iaitu kerinduan. Lepas tu barulah rafa'tul hijab, aku buka hijab. Mana hijab qalbi tadi yang bentuk nurani akan dibuka. Di situlah dia akan merasakan kesampaian dan marifat yang sebenar, atau disebut dalam istilah sufi dengan maqamul ihsan, yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, itu maqamil musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara, itu dipanggil maqamil muraqabah. Maka bila berjejak kalbi insan di sini, cermin hatinya telah bersih, dapat melihat syuhud akan Allah, maka ini dimaksudkan wusul ilallah, mana kesampaian rohani dia kepada makrifat yang sebenar kepada Tuhan. Di sini barulah cahaya tauhid yang sebenar akan dirasai. Dan manakala engkau melihat kepada segala asrar yang mahjub daripadamu sebelum suci daripada segala aib dirimu, maka demikian itu ketiadaan beroleh taufik bagimu. Bagi selagi insan itu tidak keluar daripada dirinya, maka dia belum dapat sebenar-benar rahsia taufik daripada Ta'ala. Apa yang dimaksudkan keluar daripada diri, yang disebut iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila dia engkau sampai, engkau keluar daripada dirimu, itulah dimaksudkan dalam lafaz hauqalah yang selalu kita sebut, iaitu la haula wala quwata illa billah. La haul, tidak ada daya, wala quwah, tidak ada kekuatan, melainkan semua dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dibukakan keperasanan qalbi, memandang perkara yang tersebut, bahawa dia akan merasakan rahsia kenikmatan yang sebenar dia dengan Tuhannya. Selagi dia tak buka, ketika itu dia tak akan dapat rahsia kemanisan itu. Lepas itu disebut oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, wa qad auha Allah ila Daud alaihi salam, ya Daud qul li siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hatinya dengan Allah dua perkara. Pertama, bi falyafrahu, dengan aku hendaklah gembira. Allah Ta'ala suruh kita gembira dengan dia, mana dengan Khaliq, ya, dengan Mu'assid, bukan gembira dengan makhluk, tapi gembira dengan Tuhan. Maka cara untuk dapat kelazatan itulah apabila dipadamkan keperasaan qalbi dengan yang lain, atau disilahkan dengan fana. Ketika itu dia akan dibukakan oleh Allah rahsia kenikmatan. Wa bi zikri falyatanamu, dan dengan zikrullah mereka akan merasakan nikmat yang luar biasa. Apabila karat-karat ataupun debu-debu yang menutup cermin qalbi dia terhapus, dengan arti kata cermin hati dia bersinar bersih, maka di situ akan ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai pentajalian. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun laka min tasawwufika ila ma hujiba anka anil uyub. Penglihatanmu kepada yang terbunyi daripada dirimu, daripada segala yang gaib, itu sifat kecelaan, aib, daripada sifat kecelaan dirimu, daripada segala perangai
dan segala af'an, segala adab yang menuntut akan dikau daripada jalan istiqamah dan ikhlas terlebih baik daripada penglihatmu kepada dinding, daripadamu dari segala aib, iaitulah asrar yang datang atasmu kemudian daripada engkau yang telah angkat akan hijab dirimu. Maksud dia apa di sini? Dua ni. Satu, memberikan penumpuan kepada kerja membersihkan cermin qalbi kita. Lebih baik daripada kita buat ibadat mengharap-harap terbuka, ya, alam tu alam ni, pandangan tu pandangan ni. Sebab benda tu adalah natijah hadiah daripada Allah bila hati itu bersih. Jadi tugas kita adalah membersihkan. Adapun hak Allah Ta'ala itu dia mengurniakan. Bila bersih maka layaklah dikurniakan. Ibarat bekas air, pinggan, mangkuk, tempat makanan, ya, maka kita bersihkan baru layaklah dia diisikan dengan berbagai jenis makanan, minuman dan sebagainya. Adapun kita harapkan supaya dapat di makanan dan minuman sedangkan bekas tidak dibersihkan, itu satu perkara yang dipanggil mustahil pada adat dia. Itulah tidak diberikan kurniaan pembukaan apabila persiapan dia belum dilakukan dengan sempurna. Maka tasfiyatul qalbi, menyucikan qalbi daripada penyakit-penyakit dan sifat-sifat yang mazmumah, itu adalah menjadi syaratul ula, syarat yang pertama. Maka barang siapa berdiri pada ubudiyah, didirikan Ta'ala dalam makamil ubudiyah, makam kehambaan sebenarnya kepada Ta'ala, dan muamalatul batin, rohani dengan Tuhan, dengan syarat adab nasai tiada terhijab segala ghaib. Bermakna kalau sekiranya seseorang tadi benar-benar duduk dalam kehambaan dengan Tuhan, yakni dengan bahawa dia membersihkan dalam seluruh amalan dia daripada benda yang mengganggu kesucian kalbi dia dengan Tuhan, maka dia akan diberikan oleh Ta'ala kurniaan. Tapi kalau dia mengharapkan kurniaan sedangkan kerja yang disuruh dia tidak dilaksanakan, itu dia katakan perkara yang menyalahi adat, tidak berlaku. Kata Rabi'atul Adawiyah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tadri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kelepasan, sesungguhnya kamu tidak mengikut jalannya, maka perahu tidak berjalan di atas darat. Itu maksud ini. Sebab itu kita memerlukan dua. Satu dipanggil nurut tawajjuh. Untuk membawa kesucian makrifat kepada Tuhan diperlukan nurut tawajjuh. Yang dipanggil nurut tawajjuh ialah segala amal yang saleh, segala azkar, zikrullah dia, bacaan Quran dia, amalan-amalan, itu dipanggil nurut tawajjuh. Bila dibuka ini dia akan pergi pada satu nurul muwajjahah, iaitu pembukaan dalaman, mukasyafah dan sebagainya. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila isti'dad, persiapan dilakukan oleh hamba. Jadi maksud dia kita menjalankan tugas kita, iaitu mempersiapkan isti'dad. Adapun hak Allah Ta'ala dia mengurniakan. Bila kalbi itu bersih, cantik, layak untuk menerima, maka dia akan diberikan pancaran nur makrifah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kata Tuan Pengarang, maka sucikan olehmu daripada aibun, daripada segala keaiban, maka terbuka bagimu pintu ghaib. Ya, kita sucikan farriq qalbak minal aghyar, maka yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan kalbi kamu daripada segala pandangan bergantung pada makhluk dan sebagainya. Maka ketiga itu yamla'u bil ma'arif wal asrar, Tuhan akan penuhkan dengan berbagai ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diberikan kepada orang yang telah memperolehi di kalangan para aulia illahi taala. Dan bahawasanya malakutillahi ta'ala tiada diizinkan masuk dalamnya melainkan bagi orang yang telah suci daripada segala afatul basyariyah. Malakutillah mendalam alamil malakut, alamil asma wal awsaf, ya, itu di antara alam malakut pentajalian dibukakan. Walaupun jasad insan tu di atas alam mulki, alam biasa, tapi rohani dia tu, dia panggil muta'alaq qalbi dia tu, tiada diizinkan masuk melainkan bagi orang yang telah suci. Bermakna orang yang kemas pakaian dia bersih baru diizinkan oleh sultan masuk ke dalam istana menghadapnya. Ya, tapi kalau dia pakai dengan pakaian yang kotor,
bau yang tidak elok, mana mungkin sultan nak jemput dia masuk menghadap dalam bilik sultan, makna begitu. Itu maknanya kita sama hamba, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kena lakukan pembersihan. Dan secara umum ni dalam hadis disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka fatanazzafu, hendaklah kamu melakukan pembersihan. Maka fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif, tidak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Kita pun tak akan benarkan, lebih musim hujan ni kalau anak-anak kecil dengan kotor kan, dia main kaki dia berkubang, kita nak masuk rumah kita marah, suruh dia basuh dulu, biar bersih baru dia boleh masuk. Apalagi tempat ibadah, masjid, surau, sudah tentulah dia kena bersih baru dia boleh masuk. Dia tak dibenarkan masuk dalam keadaan kotor pada pakaian, badan, kaki dan sebagainya lah. Itu zahir, yakni pembersihan batin, ruhani, untuk terus masuk ke hadrat makrifat Allah Ta'ala, dipanggil alamil malakut. Tidak diizin melainkan bagi orang yang sudah suci daripada segala afatul basyariyah, itu segala penyakit-penyakit yang dibangsakan kepada adab, sifat-sifat basyariah, sifat kemanusiaan biasa. Tamak, hasad, dengki. Ulama kita itu dekat 800 ada penyakit, lebih kurang 800, banyak. Dan sebab tu kita kalau sekiranya ada jenis, kadang-kadang ada jenis orang kita ni dia malas nak jumpa doktor kan, dia takut pergi hospital. Ajak hospital dia tak nak pergi. Sekali satu hari bila cek dia pun terperanjat, jantung ada, paru ada, kencing manis, darah tinggi. Sebab dia jarang cek. Tapi kalau dia selalu cek dia boleh pantau. Tapi bila dia sekali cek baru dia terperanjat, berangkai-rangkai penyakit ada. Begitulah bila kita jumpa doktor pakar dan rohani, siapa dia? Al-arif billah, orang-orang yang mengenali Tuhan dengan sebenar. Bila dibuka baru kita terperanjat. Dia banyak ulama dulu, ulama-ulama dulu itu, yang ulama ahli fiqh, alim besar, bila dia bertemu dengan ulama sufi baru dia terperanjat. Masya Allah. Banyak lagi tugas kita yang besar kita tak selesaikan dalam urusan tasbiyah, pembersihan dalaman, itu masuk. Jadi bila dibersihkan daripada afatul basyariyah, segala penyakit-penyakit dalaman ni, daripada berperangai, segala perangai dengan perangai yang diredai oleh Allah Ta'ala, itu mana perangai Allah Ta'ala, berakhlak dengan akhlak Allah, mana akhlak yang diredai oleh Allah, maka diperolehilah fana barang yang lain daripada Ta'ala. Itu confirm. Kaedah dia kalau 2 kali 2 jawab dia memang 4. Dia tak ada 2 kali 2 6 ke 7. Tepat mesti 4. Maksud dia apa? Bila dia farrik galbak, dikosongkan betul dengan betul-betul pembersihan rohani dia, dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengenalan yang tahqiq, tunggu. Marifat yang sebenarnya. Dia contoh yang mudah bagi kita, marifat yang sebenar. Contoh, kita mengetahui secara mengetahui dan etikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan diantaranya yang bertakluk dengan kita ialah as-sam wal basar, sama dan basar. Maka perjalanan yang sampai sini dia akan bawa terus kepada pembukaan rohani, merasakan. Maka itu satu kenikmatan besar, tauhid yang sebenar, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna khairal alhamdulillah.